Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersuah kembali dalam kelas bimbingan kerja khusus. Okey. Sebagai refresh untuk anda semula, kita sekarang berada dalam fail evidence 1. Okey. Yang mana saya sebut dalam fail evidence 1 mengandungi okey, pengenalan, okey, diikuti dengan objektif kajian. Okey. Betul? Seterusnya ialah lokasi kajian. Okey. Kemudiannya ialah metodologi kajian. Okey. Okey. Dan seterusnya ialah dapat metodologi kajian kan yang awak dah buat tu. Dan seterusnya ialah kita akan masuk kepada dapatan kajian dan perbincangan. Okey. Yang anda lukis graf, okey, yang anda bina jadual, okey, carta pie, itu merupakan dapatan kajian dan perbincangan, iaitu perkara kelima. Okey. Bagi memulakan bab dapatan kajian dan perbincangan ini, okey, akan ada ayat pengenalan lah. Okey, anda boleh mengambil ayat yang tertera di sini. Okey, cuma mengubah suai pada bahagian-bahagian tertentu. Okey. Jadi bahagian ini membincangkan analisis data dan memaparkan hasil penemuan kajian yang telah dilakukan daripada pemerhatian. Betul, ada buat pemerhatian. Kaedah kepustakaan iaitu merujuk kepada kamus dewan, surat khabar, laman sawang dan tambah sikit pengedaran borang soal selidik yang telah diisi oleh responden. Okey. Data yang telah dimasukkan telah diproses bagi mendapatkan statistik peratusan, okey, taburan kekerapan dan min. Okey, ni terbalik ni, maksudnya taburan kekerapan, peratusan dan min. Okey, so yang ayat yang ini awak ubah taburan kekerapan, peratusan dan min. Okey, bahagian ini menerangkan keputusan analisis data berdasarkan tidak balas respon terhadap demografi responden. Betul. Objektif 1, so yang ini awak ubah ikut objektif awak. Okey. Okey, ni saya merahkan. Okey, supaya awak ubah nanti supaya awak nanti akan merahkan, supaya awak akan ubah ikut objektif awak lah. Dan objektif awak iaitu apa dia, pun saya merahkan juga. Okey, jadi ayat yang ini awak boleh tiru daripada contoh ini. Cuma yang awak ubah pada bahagian inilah. Dan ni saya ubah mendapatkan statistik taburan kekerapan, saya ubah kat sini. So cut, saya ikut sini. Taburan kekerapan, peratusan, okey, dan min. Okey, masa dah betulkan dah sebegini rupa lah. Cuma pada bahagian ayat merah ini kita akan ubah suara. Cikgu tak senyum. Penat babe, hari ni syuting berapa jam ni. Okey, nampak tak baju dah bertukar ni. Is that okay? Okay, Wafa okay, Hainur okay. Okay, say hi to me. Say hi. Okay, kita terus kepada page yang seterusnya, iaitu di mana anda dah copy paste pun demografi responden. Ini jadual, ini sebagai panduan. Okey, demografi responden. Bagaimana anda nak menghuraikan jadual ini dan juga carta pie. Okey, jadi anda semua dah bina jadual, anda semua dah lukis graf dan carta pie soal carta. Okey, betul. Jadi setiap carta tu anda kena huraikan. Okey, bagaimana kita menghuraikan? Kita kena huraikan satu perenggan, satu petunjuk. Okey, contohnya ini jantina. So, ada perempuan 19 kan? Okey, dengan persen 63.3 dan ada lelaki 11 dengan persen 36.7. Okey. Jadi, pada setiap bawah carta pie itu anda kena huraikan begini rupa. Berdasarkan jadual 2. Kenapa jadual 2 pula? Sebab jadual ini ialah jadual 2. Nampak? Okey. Berdasarkan jadual 2, demografi respon ini nama jadual lah. Dan carta pie 1. Sebab ni carta pie 1 kan? Okey. Jantina responden, koma. Okey. So awak kena sebut 19 orang responden ataupun 63.3% ialah perempuan. Manakala 11 orang responden ataupun 36.7% ialah lelaki. Berdasarkan ni lah. Berdasarkan ni. Okey, berdasarkan 19 orang responden ataupun 63.3% adalah perempuan,
manakala 11 orang responden ataupun 36.7% adalah lelaki. Itu cara menghuraikan petunjuk untuk demografi. Okey. Lepas tu kita terus pergi kepada page yang seterusnya, umur pula. Kan? Sosial media. Mana awak akan uraikan macam ni? Okey. Umur 20 tahun ke bawah, seorang dengan 3.3%. Umur 21 hingga 30 tahun, 3 orang 10%. Umur 31 hingga 40 tahun 10%. 10 orang 33.3%. Umur 40 tahun dan ke atas 16 orang ataupun 53.3%. So kita tengok macam mana pelajar ni menguraikan. Okey. Sama juga ceritanya. Okey. Berdasarkan jadual 2, tadi saya dah bagi tahu dah, jadual 2 ialah jadual demografi responden, iaitu demografi responden, dan carta pi 2. Carta pi 2 ni adalah umur responden kan? Betul? Seorang, tengok seorang responden 3.3%, berumur bawah 20 tahun. 3 orang responden 10% berumur antara 21 hingga 30 tahun. Kan? Okey. Okey, 10 orang responden 33.3% berumur antara 30 hingga 40 tahun, dan 8 responden berumur 40 tahun dan ke atas. Kalau awak ada angka yang kosong kan? Kebetulan pelajar ini tak ada kosong. Semua jadi angka. Okey, semua jadi angka. So angka kosong tak payah nyatakan apa-apa. Tak payah huraikan pun ayat kosong tu. Okey. So selesai. Kita dah huraikan 2 carta pi. Kita masuk kepada carta pi ketiga. Okey. So, ini carta pi ketiga tahap pendidikan. Okey. Okey. So, berdasarkan jadual 2, demografi responden sama seperti tadi, dan carta pi 3, tahap pendidikan responden. Nampak Dia sebut angka dan peraturan dulu baru sebut dia punya pernyataan. Okey. 27 orang responden ataupun 90% mempunyai tahap pendidikan SPM. Dan 2 orang responden ataupun 67% mempunyai tahap pendidikan diploma. Seorang responden 3.3% mempunyai tahap pendidikan ijazah. Okey. So dia sebut angka dan peraturan dulu baru sebut petunjuknya. 27 90%, 2 orang 67 dan 3.3 seorang ataupun 3.3. Betul tak? Sama kan? Okey. Sebut kekerapan peratus. Kekerapan peratus. Kekerapan peratus. Okey. Begitu juga dengan pekerjaan seorang ataupun 3.3% merupakan kaki tangan kerajaan. Okey. 6 orang ataupun 20% merupakan kaki tangan swasta. Okey, 22 orang ataupun 73.3% adalah berdiri sendiri, dan seorang 3.3% ialah merupakan pelajar. Itu je cara menguraikan demografi responden. Sangat senang. Okey. Okey, berdasarkan jadual 2, data demografi responden dan carta pi 4. Kan? Okey, carta pi 4. Tak? Macam lah. Okey. Jelas ke jelas? Okey, Sarah okey tak? Okey. Erin okey? Boleh? Okey. Carta 4, carta pi ke carta 4? Carta pi 4 ni. Okey, carta pi 4. Okey. Pekerjaan responden, bagi tahu. Okey, nampak tak sebut? Okey. Seorang ataupun 3.3% bekerja sebagai kerajaan kerajaan, 6 orang bekerja sebagai kerajaan swasta, okey, 22 orang bekerja sendiri, dan seorang merupakan pelajar. Sebut angka kekerapan itu, sebut peratus dulu, okey, baru sebut dia punya pernyataan. Itu dah selesailah kita punya huraian untuk jadual demografi responden. Begitu juga dengan yang kelima, iaitu tempoh masa menetap di kawasan itu. Selesailah. Okey. Kemudian yang penting kita bagaimana kita nak menganalisis data, okey. Objektif pertama dan juga objektif kedua. Okey. Okey. Okey, tadi yang pertama tadi tu, okey. Awak namakan dia sebagai 5.0 ialah dapatan kajian perbincangan, right? So dalam tu ada 5.1 iaitu demografi responden. Okey. Nampak tak? Okey. Selesai huraian tu, kita masuk kepada 5.2. Okey. 5.2 analisis siapa ni? Yang ini ialah okey, tajuk
bukan tajuk, ini adalah objektif kedua awak. Awak dah menganalisis. Okey? Boleh? Okey. So, ada jadual, ada graf bar. Okey. Tengok yang macam mana pelajar ni menghuraikan. Okey? Berdasarkan jadual 3. Kenapa jadual 3? Sebab ini merupakan jadual yang ke-3. Okey? Dan juga dia kata graf bar 1. Ni graf bar 1 kan? Betul tak? Okey. Okey. Mengenal pasti faktor-faktor penduduk terlibat seaktif dalam kegiatan kemasyarakatan di di Jalan Muhammad Kota Kecil. Inilah ayat kepada objektif 1. So saya merahkanlah untuk pandangan awak. Okey. Dia akan sentuh satu persatu. Satu perenggan, satu pernyataan. Okey. Tengok apa pernyataan dia. Pernyataan pertama ialah membentuk jaringan sosial. Ni kan faktor kan? Betul? So, faktor membentuk jaringan sosial. Kalau awak tengok, yang ni tak ada data, tak payah tulis. Yang ni pun tak ada data, tak payah tulis. Kosong-kosong. Jadi, cuma 3 ni. Okey? Iaitu 2 orang ataupun 6.7%. 19 orang 63.3%, 9 orang 30%, minnya ialah 4.2. Setuju. So, dia huraikan macam mana? Disebutnya bagi faktor membentuk jaringan sosial yang lebih baik dalam kalangan penduduk. Okey. Ini kan yang awak tulis dalam borang soal dalam kertas cadangan kan? Okey. Bagi membentuk jaringan sosial yang lebih baik dalam kalangan penduduk. Okey. Okey, ini ayat ni refer pada yang ni refer pada yang jadual ni. Okey. Okey. So, 2 orang responden 6.7% tak pasti. Betul kan? Okey. Kalau awak berbalik kepada sini, awak tengok 2 tak pasti, 19 setuju, 9 sangat setuju. Betul? Okey, so 2 orang responden. Okey. 6.7% tak pasti. 19 orang responden, 63.3% setuju dan 9 orang responden ataupun 30% sangat setuju. Min yang diperoleh ialah 4.2. Maknanya saya nak awak sebut, okey, angkanya. Mula-mula pernyataannya yang ni. Apa pernyataannya? Kan? Apa pernyataan saya hijaukan hijaukan ataupun birukan. Okey, dah. Apa pernyataannya? Dan awak sebut angka dan ratusnya. Dan apa yang dibagi tahu. Saya hijaukan. Okey. Okey. Oh, tak pasti. Ni setuju. Yang ni sangat setuju. Okey. Lepas tu awak kena bagi tahu pula yang ini pun kena min apa yang boleh? 4.2. Okey. 4.2 ni maksudnya apa? Okey, 4.2 ni maksudnya ialah okey. 4.2 setuju. So awak kena bagi tahu hal ini menunjukkan responden setuju. Okey. Dengan faktor okey, responden terlibat aktif dalam kegiatan masyarakatan Jalan Muhammad Kota Kecil adalah untuk membentuk jaringan sosial yang lebih baik dalam kalangan penduduk. Okey. So dia huraikan balik. Okey, nampak tak? Perkara-perkara sebut. Okey, dan tak cukup dengan data. Okey. Anda setiap perenggan tu okey akan menghuraikan samalah macam yang setiap pernyataan tu okey, awak ada 5 pernyataan. Okey, betul? Dan awak kena huraikan 5 pernyataan itu. Okey. Macam tadi juga. Cuma sekarang ni sesiapa yang hanya menghuraikan data berdasarkan jadual dan graf, okey, tanpa disokong. Katakanlah semua daripada awak ada 5 pernyataan objek 1, 5 pernyataan objektif 2, okey. Anda hanya menggunakan jadual sahaja tanpa ada sokongan daripada mana-mana sumber lain, maka anda tidak akan diberikan markah yang baik. Okey. Jadi perlulah ada perenggan-perenggan yang mana ada disokong oleh sumber-sumber lain, sama ada berdasarkan perkhidmatan anda,
berdasarkan rujukan kepada laman sesawang, berdasarkan kepada surat khabar. Okey. Kalau kita tengok pelajar ni huraian pernyataan pertama dia tak sokong dengan mana-mana sumber. Okey. Huraian pernyataan kedua pun sama. Dia tak sokong dengan mana-mana sumber. Okey. Bagi pernyataan faktor produk terlibat sektor bagi masyarakatan untuk membentuk kemahiran literasi. Okey, ni kan ni contoh ayat ni kan. Okey. Dia cuma hurai data je. Okey, min plan 4.2. Ada nunjuk setuju. Okey, fine. Yang ketiga pun sama. Dia cuma hurai data saja daripada jadual. Yang keempat kan. Yang ketiga ni dia ada sokong gambar. Gambar. Nampak tak gambar ni? Okey. Oh, ni buktinya penduduk ni bergotong royong. Nampak? Tu yang saya kata mesti ada sokongan. Okey. Pernyataan ni pun tak ada sokongan kan? Okey. Yang ni punya ada sokongan. Ada gambar pula. Okey, fine. Terima. Okey. Yang seterusnya tak ada sokongan. Okey. Yang ni pada gambar, nampak tak dia menyokong dia punya huraian huraian tersebut. Jadi pelajar, okey, untuk mendapat markah yang penuh, pernyataan awak itu mestilah disokong dengan gambar ataupun surat khabar ataupun laman sesawang ataupun mana-mana rujukan. Supaya kita tidak mahu anda hanya buat kajian berdasarkan borang soal sidik, sedangkan anda membuat pemerhatian kan. Okey. Dan selesai awak menerangkan kelima pernyataan tu. Ni pernyataan pertama, ni pernyataan kedua, ni pernyataan ketiga. Okey. Ini pernyataan keempat. Ini keempat. Yang ni kelima kan. Dan mesti ada okey, yang ni min keseluruhan ni. Ni yang selalu pelajar tertinggal. Saya merahkan ni. Okey. Tadi awak dapat min keseluruhan berapa? Kan? Okey. Min keseluruhannya ialah awak dapat tadi rujuk jadual, awak dapat 4.2. Sorry, 4.3 ni. Yang ni Yang ni. Okey, saya merahkan. Okey. Jadi maknanya sekarang 4.3 tu maknanya setuju. So, awak akan cakap min keseluruhan bagi faktor-faktor. Apa faktornya ikut objektif awak kan? Ialah 4.3. 4.3 apa? Setuju kan? Ini menunjukkan responden setuju terdapat 5 faktor penduduk terlibat secara aktif dalam kegiatan kemasyarakat. Ini dia punya objektif lah. Okey. Tu maksud saya. Maksudnya sekarang awak ada 5 pernyataan. So awak ada 5 perenggan huraian plus 1 min keseluruhan. Jangan tertinggal. Nampak? Jelas? Okey. Kita lihat kepada yang 5.3 pula, objektif kedua. Okey. Yang ini ialah objektif yang kedua, saya merahkan. Okey. Boleh. So, sama macam objektif pertama, awak kena huraikan satu pernyataan, satu perenggan. Satu pernyataan, satu perenggan. Yang kosong-kosong tak payah cerita tak payah masuk, tak payah tulis apa-apa. Kita ambil contoh satu. Okey. Berdasarkan jadual 4 dari graf bar 2. Mengenal pasti kesan-kesan kegiatan kemasyarakatan terhadap integrasi dan perpaduan. Yang ini adalah ayat untuk objektif yang kedua. Okey. Waktu awak ambil lah apa pernyataannya. Kesan dia lah mengeratkan silaturahim, betul tak? Kesannya ialah mengeratkan silaturahim. Betul pun kan? Okey. 1, 12, 17. Okey. So, seorang responden ataupun 3 poin tak pasti, 12 responden 40% setuju dan 17 responden sangat setuju. Min ialah 4.6 kan. Ini menunjukkan responden sangat setuju. Okey, so benda ni dapat mengeratkan kegiatan silaturahim. Okey. Lepas tu dia masuk kepada, dia huraikanlah. Okey. Ada gambar sebagai sokongan. So bila ada gambar sebagai sokongan, mana kita kata dia tak menghurai data semata-mata. Dia ada sokongan-sokongan lain. Okey. Okey. Okey, lepas tu dia masuk kepada pernyataan kedua pula. Okey. Kegiatan kemasyarakatan dapat merancangkan kehidupan bersosial. Okey, ada angka, ada peratus. Okey. Lepas tu dia ada disokong dengan gambar. Okey. Saya cakap tak semestinya gambar tau. Okey, kalau awak ada rencana
ataupun artikel ataupun laman sesawang yang mana boleh menyokong anda punya huraian itu. So sila masukkan pada mana-mana bahagian yang bersesuaian. Okey. Supaya anda punya dapatan tu memang sangat kukuh. Okey, ini ketiga. Okey, keempat, kelima dan ada min keseluruhan. Min keseluruhan adalah 4.5. Betul tak? Kan? So tengok betul tak min keseluruhan 5. So min keseluruhannya adalah 4.5. Inilah. So maknanya sangat setuju. Jadi maksudnya responden sangat setuju, okey, sangat setuju bahawa kita kata masyarakat memberi kesan terhadap integrasi dan perpaduan. Okey. So sampai tahap tu saya harap awak dah selesai untuk menghuraikan dapatan kajian dan perbincangan. Okey. Saya faham benda sangat kompleks, okey. Panjang lebar, tapi itulah ceritanya. Clear tak? Okey, boleh. Okey. Dan fasa akhir ialah rumusan dan kesimpulan. Okey. Apa yang awak nak buat dalam rumusan dan kesimpulan? Untuk rumusan dan kesimpulan awak kena buat 4 perenggan. Perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3. Okey. 3 perenggan je. Saya nak awak buat 4 perenggan. Sorry. Minta maaf. 3 perenggan. Okey, 3 perenggan. Okey. Okey. Apa yang kita rumuskan, cikgu? Okey. Dalam perenggan pertama, awak akan merumuskan apa yang awak dapat daripada objektif pertama kajian. Nampak? Apa yang awak dapat? Okey. Macam pelajar ni, dia daripada objektif pertama kajian, kan, dengan disokong oleh gambar, dengan disokong oleh artikel-artikel, okey, didapati responden setuju. Okey, jadi macam ni tu. Dia kata terdapat 5 faktor yang dikenal pasti menjadikan penduduk setempat terlibat dengan kegiatan kemasyarakatan. Okey. Okey, saya nak awak nyatakan, katakanlah semuanya setuju. Kan? Awak dapat semuanya setuju. So, maknanya awak akan kata terdapat 5, contohnya 5 punca obesity. 5 punca pelajar gagal menguasai bahasa Inggeris contohnya. Okey, dan awak kena bagi tahu apakah faktor utama dia. Okey, apakah faktor utama dia? Awak kena beritahu tu. Okey. Kemudiannya, okey, awak sebutlah faktor utama diikuti dengan faktor-faktor lain mengikut susunan min. Min tertinggi ke min terendah dalam objektif pertama. Saya ulang sekali lagi. Perenggan pertama, awak akan merumuskan apa yang awak dapat daripada objektif pertama kajian. Okey. Katakanlah awak dapat semuanya setuju. So maknanya terdapat 5 faktor lah. Punca-punca obesity ke, punca-punca gagal menguasai bahasa Inggeris ke, dan apakah faktor utama. Okey. Dan awak huraikan, lepas tu awak akan sambung ayat-ayat ini. Okey, mengikut susunan min yang tertinggi ke terendah. Selesai. Okey. Lepas tu perenggan kedua ialah objektif kedua kajian. Apa yang awak dapat daripada objektif kedua kajian? Kan? Kesan-kesan dia. Katakanlah pun semuanya macam tadi pelajarnya sangat setuju kan? So, sangat setuju. Okay? Dan letakkan apa yang kesan utama sekali. Okey, kesan utama sekali terhadap tajuk ini. Macam ni kita, okey, semangat kajian dia, selain itu dia kata kesan utama, nampak tak? Kesan utama yang min paling tinggi sekali. Okey, min paling tinggi sekali. Okey, yang ini faktor utama, yang ini kesan utama, nampak tak? Lepas tu awak susun ayatnya ikut min yang tertinggi ke yang terendah. Boleh. Dan perenggan ketiga ni awak kena dapatkan daripada mana-mana artikel, kan, daripada mana-mana sumber, sama ada surat khabar ke, laman sesawang ke. Okey. Tadi awak dah kata faktor tu setuju, kesannya setuju juga, kan? Ada tak kajian-kajian ataupun tulisan mana yang
menyokong awak punya kajian itu. Okey, katakanlah awak kata responden setuju dengan 5 punca pelajar gagal menguasai bahasa Inggeris, kan? Awak dapatkan setuju kan? Dan responden sangat setuju kesan-kesan apabila gagal menguasai bahasa Inggeris. Ada tak artikel-artikel yang menyokong awak punya dapatan kajian tu? Okey, kalau mesti masukkan, mesti, yang ini adalah perenggan wajib. Cari kat mana-mana dan wajib. Okey, masukkan untuk memastikan anda semua dapat markah penuh. Boleh? Okey. Jadi di sini dah macam ni, membaca artikel tulis oleh Nik Sukri. Okey. Ada ceritalah aktiviti kemasyarakatan dalam alam hidup seperti gotong royong. Okey, menjadi platform untuk mengeratkan silaturahim. Ada artikel yang menyokong. Okey, cikgu kalau tak ada artikel yang menyokong, kan ada tak artikel yang menentang? Okey, tapi carilah artikel. Kita buat kajian untuk sokong kajian kita, kan? Cari artikel yang menyokong kajian awak itu. So makna rumusan itu ada 3 perenggan. Boleh? Okey. So itu sahaja daripada saya berkaitan dengan kerja kursus. Okey, bagi bahagian dapatan kajian perbincangan dan juga rumusan dan kesimpulan. Kita teruskan bimbingan kerja khusus dengan bagaimana untuk membina PowerPoint untuk pembentangan. Okey. Jadi anda semua dikehendaki membina 10 slide PowerPoint bagi tujuan pembentangan. Okey, kita lihat kepada slide yang pertama. Okey. Dan slide yang pertama, anda dikehendaki memasukkan logo Glorious Darul Habab yang pertama. Okey. Yang kedua ialah kerja kursus pengajian am berserta kod 904. Okey. Dan masukkan tajuk kajian anda. Okey. Pastikan tiada perkataan yang diubah suai, pastikan tiada perkataan yang tertinggal. Okey. Seperti mana saya ingatkan, ada Kota Tinggi Johor. Okey. So ini tajuk, ni sebagai contoh. Okey, tajuk kajian kerja khusus pelajar dan disediakan oleh siapa? Nama pelajar, nombor IC dan juga angka giliran. Dan disediakan untuk siapa? Okey. Dan kalau boleh dia punya gambar-gambar ni berkaitan lah dengan anda punya tajuk kajian yang dipilih. Okey. Kemudian kita pergi kepada slide yang kedua. Okay, ini slide pertama Slide pertama. Slide yang kedua. Slide yang kedua ialah Slide kedua, anda dikehendaki menyatakan apakah tema yang menjadi pilihan anda. Okey. So ini format lama, ada tema, ada isu, ada rasional, ada tajuk. Okey, tapi untuk format baru, okey. So tema apa? Anda tema pertama ataupun tema kedua. Okey. Dan isu tak ada. So isu tak payah masukkan. Masukkan rasional, okey, sebagai perkara kedua, dan masukkan persoalan kajian sebagai perkara ketiga. Jadi untuk slide kedua cuma ada tema, cuma ada rasional dan juga persoalan. Okey, ini contoh pelajar yang lepas lah. Okey. Boleh? Okey, dapat tema, rasional dan juga persoalan kajian. Tema, rasional dan persoalan kajian ini ayatnya mestilah sama seperti mana yang anda tulis dalam kertas cadangan. Okey? Tak boleh tinggal sepatah perkataan, tak boleh tambah ataupun ubah suai perkataan-perkataan lain. Pijak kan selalu ubah-ubah kan. Okey, kita pergi pada slide ketiga. Slide ketiga adalah objektif kajian. Kita ada 2 objektif, objektif pertama dan juga objektif kedua. Copy saja daripada kertas cadangan tu. Susah kan? Okey. Itu slide ketiga. Slide keempat, lokasi kajian. Okey. Peta negeri Johor.
daerah kota tinggi dan juga peta lokasi, bukan peta, gambar lah. Macam ni signboard lokasi kajian kan. Kalau awak tengok peta-peta ni, kotak-kotak ni semua sama saiz. Okey. Okey. Seterusnya slide yang kelima kan. Metodologi kajian. Okey. Metodologi kajian ni awak bolehlah copy daripada slide pelajar ni. Kaedah mendapatkan maklumat dan data. Terbalik ni, kaedah mendapatkan data dan maklumat, bukan maklumat dan data. Okey. Sama ada dia nak kepustakaan ke, bukan ke perpustakaan ni, kepustakaan ni istilah ni. Buat pemerhatian ke, okey, borang soal asyik sekali kelima ke, okey. Kalau ada temu bual, masukkan temu bual. Okey. Kaedah memproses maklumat dan mengakses data, kaedah mempersembahkan maklumat. Okey, selesai. Kemudian kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu jadual. Alah, copy paste je. Jadual demografi respon yang awak dah buat dalam Excel tu, copy saja, masukkan dalam Word ni. Okey. Kemudiannya slide yang seterusnya, slide ketujuh, copy pula jadual objektif pertama dalam Excel tu. Okey. Slide ke-8, copy graf yang awak dah buat dalam objektif ke-8. Objektif 8 pula. Objektif pertama, sorry. Okey. Kemudian slide ke-9, copy jadual daripada objektif kedua. Slide ke-10, okey, copy graf daripada yang awak dah buat dalam objektif kedua tu. Okey. Slide ke-11, rumusan dan kesimpulan ni saya belum ajar lagi. Okey. So nanti saya akan terang kepada awak, okey, bagaimana nak menghuraikannya. So ini kita hold dulu. Okey, tak perlu buat. Yang penting 1 sampai 10 tu awak dah siap. Okey. So saya ulang sekali lagi. Yang pertama ialah ada logo sekolah, kerja khusus, kodnya, ada tajuk dia. Jangan ubah suara tajuk lain. Siapa yang sediakan, nama penuh, nombor IC, angka giliran. Untuk siapa disediakan? Kalau awak Jauzi, untuk saya lah. Kalau Farabi, untuk Cikgu Azrina. Okey. Kemudiannya slide kedua, tema, rasional dan persoalan. Okey. Seterusnya ialah objektif 1 dan objektif 2 kajian. Okey. Seterusnya lokasi kajian. Okey. Seterusnya metodologi kajian. Ini boleh copy paste, tak payah pening-pening kepala lah. Okey. Cuma dia punya grafik nak ubah suka hati awak. Okey. Seterusnya jadual demografi responden. Seterusnya jadual objektif 1, graf objektif 1. Seterusnya jadual objektif 2, graf objektif 2, dan seterusnya ialah rumusan dan kesimpulan. Ini saya belum ajar lagi. Okey. So itu adalah 11 slide yang perlu awak buat dalam bentuk PowerPoint untuk tujuan presentation. Cuma saya nak bagi pandangan sedikit. Okey, dia punya macam pelajar ni kan. Okey. Cover depan ni cover depan ni kan. Pak, cubalah usahakan bersesuaian dengan anda punya tajuk kajian. Macam pelajar ni dia buat kegiatan kemasyarakatan sebagai medium integrasi dan perpaduan kan. Dia tunjuklah ni orang-orang Melayu, Cina, India, Assalamualaikum. So ni sebagai, pada saya macam sesuai lah dengan dia punya PowerPoint dia. Tengok ini okey, macam ni lah, macam hambar gitu kan. Okey, buatlah warna-warni sikit kan, supaya bila kita pancarkan kita taklah pening. Okey, masa presentation tu. Okey, yang ketiga, saya tak faham kenapa ada bunga kat sini. Saya tak faham kenapa ada. Okey. Okey. Yang keempat, ni okey dah ni. Saya tak faham kenapa ada kucing nangis kat sini. Kan? Okey, lepas tu yang kelima ni metodologi. Okey. Yang keenam, macam jadual, sesuainya memang background warna putih. Sebab nanti bila awak pancarkan, saya nampak awak punya data-data tu. Okey, nampak dia punya jadual semua warna putih. Okey, graf dia pun warna putih. Kan, okey. Lepas tu pun sama juga, jadual warna putih, graf pun warna putih. Yang ini saya belum ajar lagi Okey. So itu saja untuk tujuan menyiapkan PowerPoint bagi tujuan presentation. Okey. Anda diberi masa 10 minit untuk presentation. Maknanya satu slide maksimum 1 minit.
Okey, jangan lupa sekali lagi subscribe YouTube ini untuk mendapatkan segala aktiviti berkaitan dengan tingkatan 6 di SMK Terhapap. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam handsome. Terima kasih kepada AEON Terbrau selaku penyedia rasmi baju saya OOTD for today. Okey. Kita sambung kita punya penyediaan bimbingan kerja khusus. Okey. Okey, pelajar, sebelum saya teruskan, saya cuma nak ingatkan pada awak. Okey, kita ada pertama yang paling pasti awak ingatlah file SSL5 kan, iaitu file itu mengandungi data-data berkaitan dengan berkaitan dengan soal selidik. Okey, betul. Dalam tu ada 4 sheet. Data mentah, demografi, objek 1 dan objektif 2. Betul. Itu file yang pertama yang awak ada. Okey, yang hujung cerita tu awak kena hantar pada saya. File kedua kita namakan sebagai file evidence 1. File evidence 1 dalam tu ada bermula dengan muka surat 1 iaitu pengenalan, okey, objektif, lokasi, metodologi, okey, dan yang awak buat graf, jadual, catapan itu namanya dapatan kajian dan perbincangan. Okey. Itu file namanya file evidence 1. Okey. So sekarang saya nak awak buka satu lagi file Word namanya file evidence 2. Okey. Dalam file evidence 2 ni, okey, kita tak perlu letak muka surat. Okey. Sekali lagi saya katakan, file evidence 2 tak perlu letak muka surat. Nak ulang sekali lagi. Okey. Alah, boleh kan? Boleh rewind kan YouTube ni? Aduh. Okey. File pertama, file Excel. Okey, namanya SSL5. Dalam tu ada data mentah, ada demografi, ada objek 1, ada objek 2. Itu file yang pertama, Excel. File kedua kita namakan sebagai file evidence 1. Dalam file evidence 1 tu, okey, bermula dengan muka surat 1, awak ada pengenalan. Lepas tu objektif, lepas tu lokasi, lepas tu metodologi. Okey, dan yang anda buat jadual demografi, carta pie, jadual objek 1, graf bar, jadual objek 2, graf bar, itu namanya dapatan kajian dan perbincangan. Okey, itu semua terkandung dalam file evidence 1. Okey, sekarang saya nak awak buka satu lagi file namanya file evidence 2. Tak ada muka surat. Okey, tiada muka surat. Okey. So dalam file evidence 2, perkara pertama yang kita akan buat ialah abstract. Okey, it's very simple. Okey, kalau awak dengar betul-betul, it's very simple. Okey. Okey, awak kena perhatikan, okey. Tak senyum. Baju baru tapi muka tak senyum. Okey, saya senyum. Okey, senyum. Okey. Okey, senyum kan? Nice. Okey. Macam mana nak katakan, okey? Patutlah kadang-kadang kau katakan kau ni masam je kan. Tak boleh diam kan? Macam mana kan? Bukan kita masam. Okey. Yang atas yang merah ini ialah tajuk kajian anda. Okey, tajuk kajian anda. So anda kena ubah tajuk kajian anda ini. Pastikan semuanya huruf besar dan di tengah-tengah. Selesai. Itu yang pertama. Okey. Yang keduanya, selang ada perkataan abstract. Okey. Kemudian kita pergi kepada objektif kajian. Ini contoh tau. Jadi awak ada dua objektif kajian. So objektif kajian adalah apa? Okey. Kalau saya baca ni kan, untuk mengenal pasti faktor-faktor penduduk terlibat secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan kesan-kesan kegiatan kemasyarakatan terhadap integrasi dan perpaduan di Jalan Muhammad, Kota Kecil, Kota Tinggi, Johor. Dia sebut tempat tu sekali je. Sekali je kan? So tugas awak ialah, awak ada dua objektif. Awak gabungkan dalam satu ayat. Okey? Nanti saya bagi tahu kenapa awak kena gabungkan dalam satu ayat. Okey? Seterusnya lokasi kajian. Okey? Ni ikut kajian, lokasi kajian dekat mana? Okey, kalau dekat
Kampung Lukut lah. Kalau kat Sungai Telur lah. Kalau Sungai Air lah. Okey. Kemudiannya metodologi kajian. Okey. Yang digunakan ialah ni borang perubatan ada kan. Borang sosialisasi sekali 5 ada. Kajian kepustakaan ada. Dan kalau ada temu bual, masukkan dan temu bual. Kalau ada. Kalau tak ada, tak payah masukkan. Okey. Responden kajian. Siapa responden kajian awak? Okey. Pelajar-pelajar SMK Laksmana katakan. Pelajar-pelajar SMK Tun Habab. Masukkan, okey. Dapatan utama kajian. Ini saya belum ajar lagi ni. Okay, so awak just type lah dapatan utama kajian ialah apa. Kan? Okay. Dan kesimpulannya apa pun saya belum ajar juga. Nanti saya akan stresskan sekali lagi. Okay. Jadi yang ada pada awak sekarang ialah tajuk dah ada, objektif dah ada, lokasi dah ada, metodologi dah ada, responden dah ada, dapatan dengan kesimpulan je belum ada. Okay. Kalau awak tengok pelajar ni, dia buat dalam satu perenggan. Okay. Peraturan untuk abstrak ialah hanya satu perenggan sahaja dan jumlah perkataan tak lebih 150. Awak dah buat 151, so awak dapat markah yang akan dipotong. Okay, peraturannya ialah hanya satu perenggan sahaja, okay, dan tidak lebih 150 patah perkataan. Senang kan? Okay, itu dah selesai berkaitan dengan abstrak. Boleh? Okay, saya teruskan dengan perkara kedua yang awak kena buat dalam file evidence kedua. Kita pergi ke muka seterusnya, itu penghargaan. Okay. Okay. Yang pertama, ayat pertama ni lah, Alhamdulillah dengan limpah kurnianya pengkaji telah dapat menyelesaikan tugasan wajib tingkatan 6, iaitu kerja khusus pelajaran sebatas 4. Okay. Ni cadangan penulisan lah sebagai opening penghargaan tu. Kalau Zoe dengan Let dengan Tio kan, taklah kewajipan limpah kurnianya tu, Alhamdulillah kan. Okay, terpulang pada awak lah. Okay, kita menghargai satu pihak satu perenggan. Menghargai satu pihak satu perenggan. Okay, perenggan pertama kita menghargai pengetua. Kenapa kita menghargai pengetua? Saya jawab, awak menghargai benda yang berlaku atau bukan benda tak berlaku? Okay, kenapa? Sebab dia keluarkan surat kebenaran. Okay, surat kebenaran ni kalau jadi isu di luar sana, so awak ada surat kebenaran. Kenapa awak sibuk-sibuk nak mendapatkan maklumat responden? Awak ada surat kebenaran pengetua untuk buat kerja khusus. Okey, pengetua pula benarkan gunakan Dewan Tun Selanang. Pengetua benarkan gunakan LCD. Pengetua benarkan gunakan visualizer. Untuk apa tu? Untuk tujuan bimbingan kerja khusus. Malah pengetua benarkan juga gabungan kelas. Okey, itu untuk perenggan pertama, menghargai pengetua. Selama ni buat penghargaan masih Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, Form 5. Macam mana? Tulis benda yang tak buat. Kan? Itu yang pening kan? Betul? Okay. Cameraman mengaku. Okay, yang perenggan seterusnya, kita menghargai siapa pula? Lepas pengetua Puan Husna. Kenapa kita nak hargai Puan Husna? Apa kait mengait dia dengan kerja khusus kita? Sebab dia bagi awak gunakan handphone dan juga komputer riba waktu PDPC. Okay. Kalau tak benarkan awak gunakan handphone, tak benarkan guna komputer riba waktu PDPC, macam mana awak nak buat kerja khusus tu? Awak dengar je teori saya cakap kan? Betul? Okey, itu yang kedua. Seterusnya, menghargai pihak yang ketiga. Siapa? Of course lah, guru pembimbing kan? Okey, waktu sekolah, waktu cuti sekolah kan? Cameraman lah paksa saya ni. Apa-apa pun terima kasihlah kepada cameraman, okey, yang berusaha payah, okey, untuk merakamkan video ini. Okey, usaha-usaha ini memudahkan rakan-rakan. Mudah-mudahan bagaimana dia memudahkan awak semua, saya doakanlah semoga urusan kehidupannya akan berjalan dengan lancar lah. Amin, insya-Allah. Okey, sebab bukan mudah tau, bukan senang zaman-zaman sekarang ni. Okey, datang rumah cikgu kan untuk tujuan yang memanfaatkan orang lain kan. Okey, biasanya buat ni kalau kumpul-kumpul handphone, Mobile Legend lah kerja dia. Betul. Jadi saya doakanlah kepada cameraman saya ni. Okey, Allah mempermudahkan urusan kehidupannya, bagaimana dia mempermudahkan anda semua. Duduk-duduk kat rumah sambil makan super ring depan TV, buat kerja khusus sedap je kan, tengok YouTube kan, betul tak? Lepas tu tak nak subscribe. So subscribe. Yang ketiga ni, terima kasih pada guru pembimbing. Okey, kenapa? Sebab membimbing, tujuh ajar,
teori, praktikal, lepas tu ada macam-macam kemahiran kan, okey. Kalau selama ni awak guna words macam tu je buat kerja khusus kan, okey, buat assignment. So kemahiran-kemahiran awak dapat, awak diajar spacingnya, awak diajar justify-nya, font-nya kan, awak diajar lepas type titik, space bar, betul. Awak diajar menggunakan Excel. Tu kemahiran-kemahiran yang awak dapat lah. So kalau dia tanya pada awak, apa kalau malah tahu MPM datang sekolah Tuan Habab kan, apa kemahiran-kemahiran yang awak dapat kan, awak kata bagaimana belajar menghadapi tekanan tu kata, awak bagaimana berhadapan dengan responden yang pelbagai tingkah laku, bagaimana pagi sekolah, bila masa awak nak edarkan borang suara didik kan, bagaimana awak nak buat sesuatu dalam keadaan yang sempurna. Lepas tu words tu macam mana awak yang selama tak pernah guna words kan. So type sekarang dah kemas dah kan, dah tahu dah. Lepas masuk universiti, pensyarah pun suka kan. Okay. Lepas tu terima kasih pada siapa pula? Ni kepada responden. Siapa? Macam pelajar ni kata responden daripada Tuan Habab. Okay. So awak kalau awak bersungguh-sungguh pun responden tak layan awak kan, macam mana awak nak mengutip data? Betul. So terima kasih pada responden lah. Okay. Sebab telah bekerjasama mengisi borang soal sedik sekali ke-5. Okay. Muka saya tak senyum ke? Senyum. Try senyum. Okay. Try senyum. Kemal lah, okay. Okay. Dah tak bosan dah. Okay. I'm say hi to you. Okay. Kemudiannya ni, yang ni ada, kalau ada temu bual dengan informan, macam pelajar ni buat ada temu bual. Terima kasih kepada 2 orang informan yang sudi temu bual, iaitu Encik Izzat Haikal bin Adam Syakirin, Pengarah Besar Hospital Kuala Tinggi, dan Dr. Wafa Safa binti Nazuri Fahmi, Dr. Pakar Sekretari Hospital KL yang telah bersama. Boleh buat temu bual buat apa? Dikongsi maklumat ke? Kan, okey? Lepas tu terima kasih kepada, ni jangan lupa. Tadi first, terima kasih pada pengetua. Second, terima kasih pada Parusna. Third, terima kasih pada guru pembimbing. Fourth, terima kasih pada responden. Fifth, terima kasih pada informan. Terima kasih juga kepada ibu bapa. Apa tahu tanya saya, apa ibu bapa buat dengan khusus? Kalau mak bapak engkau tak keluarkan duit beli laptop kan, beli laptop, lepas tu nak photostat bawa sosial bank tu bukan duit siapa kan. So terima kasih sebab bagi keuangan kan, untuk beli komputer riba, untuk beli A4, even duit minyak motor kan, tu kan minta dengan mak kan, suruh isi nak ke sini kan, betul. Dan juga sukukan moral. Okay. Sukukan moral macam mana? Maknanya kau balik penat-penat buat kerja khusus kan, mak kau dah masakkan, betul kan, baju kau dah dibasuhkan, betul, kita ada digosokkan, betul. Tanya lagi kan, ada permasalahan tak, nak beli apa-apa kita? Okay. Dan terima kasih juga kalau ada rakan-rakan yang membantu. Saya rasa rakan-rakan memang membantu lah. Tak faham kiri tak kanan, tak faham kanan tanya kiri kan. Okay. Macam mana nak buat. Okay. Dan akhir sekali, dari kata senyap bahasa, saya terima kasih. So ini adalah penghargaan yang saya cadangkan untuk awak buat. Okay. So maknanya dalam file evidence kedua, awak ada abstract. Okay. Awak ada penghargaan. Okay. Kita teruskan dengan yang seterusnya. Saya rasa kita break dulu. Nanti kita sambung selepas ini. Ada perkara yang seterusnya kita nak bincangkan. Bimbingan kerja khusus, okey. Dalam file evidence yang kedua, di mana saya dah sebut dalam file evidence kedua ada abstract, okey, dengan syarat 1 perenggan dan tak lebih 150 patah perkataan. Ada penghargaan, okey, pihak-pihak yang kita hargai, pengetua, pelongkanan, okey, guru pembimbing, responden, informan, okey, kemudiannya ibu bapa, okey, dan juga rakan-rakan. Kita masuk kepada perkara yang ketiga, iaitu rujukan. Okey, rujukan. Rujukan ni pelajar ialah merujuk kepada, untuk dapat markah penuh, okey, anda kena sekurang-kurangnya ada 5 rujukan. Mesti ada 5 rujukan yang mana daripada 3 sumber yang berbeza.
Okey, 5 rujukan daripada 3 sumber berbeza. Contohnya, okey, kamus satu rujukan. Okey. Lepas tu awak rujuk 2 laman sesawang. Awak rujuk lagi 2 surat khabar. Okey, itu dah 5. Bila 5 saja kita boleh bagi markah penuh. Tak cukup dengan syarat 5 rujukan. Okey. Mestilah mematuhi ketetapan Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey. Jadi kalau awak buka fail ni kan, fail putih ni, saya ada fotostatkan iaitu cara untuk menulis rujukan mengikut format Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey. Jadi awak mestilah mematuhi ketetapan tersebut. Okey. Dan seterusnya ialah mestilah ikut alfabet. Kalau awak tengok pelajaran kan, E kan, H kan, K, N, betul. Okey, nampak tak? So dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia ada 8 sumber. Saya kata 5 kan? 5, betul. So kita tengok apakah 5 tu, sekurang-kurangnya 5 dan juga 3 sumber berbeza. Okey. Yang pertama dia bukan ensiklopedia, tu dah 1. Okey. Yang kedua, yang ini ialah laman web. Okey, laman web. Okey. Laman web. Okey. Dah 2 jenis dah. Betul. Lepas tu dia buka kamus, dah 3 jenis. Dan ini pula surat khabar 4 jenis. Okey. Jadi pelajar pertama mesti sekurang-kurangnya 5 sumber rujukan daripada 3 sumber yang berbeza. Okey. Mestilah ikut alfabet. Susunannya ikut alfabet. Mestilah ikut format Dewan Bahasa Pustaka. Ada dalam manual. Kalau surat khabar macam mana, kalau online macam mana. Okey. Kalau buku macam mana, kamus macam mana. Okey. Dan segala rujukan-rujukan yang awak nyatakan baik dalam pengenalan ataupun dapatan kajian mestilah dinyatakan dalam rujukan. Jika awak sebut awak merujuk surat khabar berita harian contohnya lah dalam pengenalan awak, tapi bila kita tengok rujukannya awak tak tulis, so awak tak akan dapat markah penuh. Faham So kalau awak tulis rujukan itu, awak merujuk kamus dewan contohnya, merujuk surat khabar berita harian, merujuk laman sesawang. Ini banyak dinyatakan dalam ruangan topik pengenalan dan juga dapatan kajian. So awak tak nyatakan pula dalam rujukan, so awak tak akan dapat markah penuh. Boleh? Jelas? Okey. So sekali lagi saya kata rujukan mestilah sekurang-kurangnya 5 daripada 3 sumber yang berbeza, disusun ikut format Dewan Bahasa Pustaka, susun ikut alfabet. Okey. Dan mestilah menyenaraikan semua yang awak bincangkan dalam topik pengenalan dan juga dapatan kajian. Okay, so macam pelajar dapat penuh pasal dia ada 8 ikut format DBP dan ikut alfabet. Okey. Lepas tu kandungan. Okey. Kandungan, okey, ni saya buat dalam bentuk asalnya macam ni tau. Okey, sekejap saya highlightkan sekejap. Asal usulnya saya buat macam ni. Okey, saya buat kotak. Asal usulnya macam ni, supaya dia dapat kemas dan tak berterabur. Okey. Nampak tak? Ini dalam bentuk macam ni, asal usulnya lah. Okey. Dia buat dalam bentuk kotak-kotak ni. Okey. Lepas tu saya pada kotak-kotak tu. Nampak tak? Okey. Kandungan, okey. So saya lebih prefer awak buat table lah. Kan? Nampak tak? Selari semua kan? Okey. So saya padam balik. Okey, saya padam balik. Okey. Saya padam balik. Okey, so sekarang Okey. So bilangan perkara muka surat. So 1 pengenalan, ini memang dah ketetapan lah, tak payah pening-pening kepala lah. 2 objektif kajian, 3 lokasi kajian, 4 metodologi kajian, iaitu ada kaedah mendapatkan data atau maklumat, kaedah memperdata atau maklumat, kaedah mempersembahan maklumat. Okey. 5 dapatan kajian dan perbincangan, 6 rumusan kesimpulan, 7 rujukan,
8 lampiran, iaitu borang solat sedikit skala kelima dan borang pemerhatian. Okey. Cuma yang berubah ni lampiran lah. Awak tengok pengalaman awak kat muka surat berapa. Ada orang 1 sampai 2. Ada orang 1 sampai 3. Okey. Tengok objek kajian muka surat berapa. Okey. Begitu juga lokasi, metodologi, okey, dapatan kajian, rumusan kesimpulan, rujukan. Okey, tengok. So, ini adalah kandungannya. Ini memang dah ketetapan, just copy paste saja. Yang kita akan ubah cuma muka surat saja. Ikut nanti awak print pengenalan tu muka surat 1 sampai berapa. Objektif muka surat berapa. Okey. So itu okey, kembali ini bersama lampiran. Okey. Ni yang saya kata awak kena melampirkan borang situasi sekali kelima yang kosong. Okey. Dan juga borang pemerhatian. Nampak? Okey. Selesai. Okey. So inilah perkara-perkara yang terkandung dalam evidence yang kedua. So saya ulang sekali lagi, dalam evidence kedua ada abstrak, ada penghargaan, ada rujukan, ada kandungan, okey, dan ada juga lampiran. Laju sangat ke? Okey, saya slowkan sikit. Okey. Yang pertama ada abstrak, okey. Abstrak ni kan, ingat syarat ni, okey. Satu perenggan 150 patah perkataan, okey. Ada penghargaan, okey. Ada rujukan, okey. Ada kandungan, okey, dan ada juga lampiran. Okey. So dah selesailah kita punya perkara-perkara yang terkandung dalam evidence kedua. Okey. So jangan lupa sekali lagi, jangan lupa subscribe YouTube ini untuk mendapatkan aktiviti-aktiviti tingkatan 6 SMK Tunahaba tahun 2020. Okey, kepada anda semua saya ucapkan terima kasih kerana bukan sudi lah, anda semua terpaksa mengikuti pembelajaran untuk julung-julung kalinya dalam hidup anda dan dalam hidup saya, pembelajaran bimbingan khusus secara dalam talian. Okey. Pertama, jangan lupa subscribe YouTube ini, okey. Dan sepanjang cuti yang tak dijangka berapa lama ini, okey, mudah-mudahan YouTube ini akan dapat dimanfaatkan untuk anda menyempurnakan kerja khusus, okey. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita akan dapat bertemu pada satu April nanti. Kalau tidak pun kita jumpa dalam perimpunan pertama 1 Januari 2021 yang akan dikendalikan oleh MPP 2020. Dan tak lupa kepada asisten saya, saudara Nazir Azmi yang berhari-hari datang, okey, untuk shooting video ini, okey. Mudah-mudahan niat baik, tujuan baiknya, okey, Allah akan mempermudahkan sepanjang hayatnya sebagaimana dia mempermudahkan anda semua yang sedang-sedang makan kerupuk sup peri kat rumah tunggu launching YouTube daripada saudara Nazir Azmi. Okey, dan sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan anda semua dapat menyelesaikan tugas yang diberikan, dan apa-apa masalah sila hubungi saya, okey, supaya kerja khusus ini akan menghasilkan grade yang baik dan boleh membantu anda punya PNJK. Okey, jumpa lagi 1 April 2020. Kalau tidak, kita tak tahu jumpa bila tarikhnya. Harap bukan 1 Januari 2021. Kalau tidak, kita kena handle assembly sekali lagi. Okey, kembali stand by. Bye.